وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah antara kita ini di bawah saluran Google Meet adalah ditadbir urus oleh pengurusi Gemah Nur Iman, Puan Rosniati binti Mansur dan dibantu oleh barisan AJK Gemah Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim dengan kuliah kita petang ini bertajuk 3 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Moderator, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada petang ini. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahman-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan pihak penganjur Gemah Nur Iman, khususnya sahibul fadilah Bunda Rosniati. Seterusnya Kak Intan yang menjemput saya pada petang ini, barisan moderator, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah Gemah Nur Iman yang rahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya nak buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini ya. Pada hari ini, pada hari yang
yang ke-22 Zulhijjah dah. Lagi insya-Allah lagi seminggu kita akan memasuki tahun hijrah yang baru. Tahun hijrah yang baru. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita semua dalam keadaan baik dan kita mampu melakukan perubahan lillahi ta'ala. InsyaAllah kita ikhlaskan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi insya-Allah pada petang ni seperti mana yang saya berikan tajuk kita nak bincangkan, tak banyak pun sebenarnya. Hanya satu hadis saja yang akan menyentuh tentang 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mungkinlah ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah ada yang dah tahu dah tentang hadis ni. Mungkin ada yang dah tahu, tapi bagi yang dah tahu kita ambil sebagai peringatan. Bagi yang belum tahu kita ambil ia sebagai satu persediaan kita nak menghadapi bulan Muharram nanti. Hijrah yang baharu kan, 1445 Hijrah ini sebagai satu kata benchmark untuk kita melakukan anjakan paradigma perubahan dalam kehidupan kita. Yang mana kalau kita ubah, kita perbaiki iman, amal, maka ia akan mengubah corak kehidupan dunia kita. Ia ada kaitan. Kerana Islam ini adalah menyeluruh kehidupan yang membentuk satu gaya hidup, cara dalam Islam membentuk gaya hidup yang menjamin kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi sebab itu saya kira penting saya nak share tentang ni bersempena dengan kehadiran tahun Hijriah yang baharu ini. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita melakukan perubahan insya-Allah. Amin. Jadi sebelum itu ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, suka untuk saya sebelum nak mulakan kuis sedikitlah sekadar kita memanaskan enjin, kita pun lama tak jumpa dah. Jadi apa khabar ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, sihat semua? Mungkin boleh share sikit boleh okay. Alhamdulillah sihat kan? Boleh pun type di Google Chat pun boleh, mungkin boleh bercakap sedikit nanti saya yakinlah ramai yang sihat ni insya-Allah. Sikit kejap. Ni ada anak kucing ni dia berkepit dengan saya ni. Siap. Okey. Baik, okey. Alhamdulillah semua sihat belaka lah insya-Allah. Bagi yang mungkin kurang sihat, kita doakan agar sihat, kembali sembuh insya-Allah. Baik, jadi bersempena dengan kehadiran tahun hijrah yang baharu ini, saya suka untuk berikan satu peringatan kepada ibu-ibu ayah sekalian. Mungkin ada yang dah tahulah, benda ni agak kata apa, semakin ramai yang semakin sedar kan. Okey, saya nak sentuh tentang tarikh kelahiran kita. Yang mana ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, ramai antara kita dah tahu dah tarikh kelahiran bulan Masihi lah, memang kena tahulah. Bahkan nombor IC kita pun gunakan tarikh kelahiran. Cuma adakah kita ni, di antara kita dalam kalangan kita yang berada petang ni, berapa ramaikah di antara kita yang tahu tarikh kelahiran kita merujuk kepada tahun hijrah, tahun hijriyah? Berapa ramaikah di antara kita yang tahu? Mungkin ibu-ibu ayah-ayah sekalian boleh respon sedikit di ruangan chat. Sekadar kita nak tengoklah kan, tahu ke tidak kan. Sebab apa saya sebut, walaupun mungkin kita rasa tak penting pun kan, kita rasa alah kan, kita rasa macam tak ada kepentingan. Tapi perasan tak, kalau tahun Masihi kita boleh ingat, kita memang kena ingat, kita tahu. Tapi masuk tahun hijrah kita abaikan. Ataupun kita tak ambil tahu lah kan, kata nak abaikan, sebenarnya kita tak ambil tahu. Tak ada satu perasaan, satu keinginan kita nak ambil tahu kan. Jadi benda ni saya kira kita nak kena perhatikan. Saya perhatikan. Jadi ibu ayah sekalian yang mana yang tak tahu, saya tengok setakat ni ruangan chat semua ramai yang tahu ni hebat-hebat belaka lah, semua dah prepare betul-betul ni semua dah betul-betul kita pun ada kesedaran awareness lah. Alhamdulillah. Tapi bagi yang contohlah ada tak tahu yang antara kita, maka ambil tahulah kita, boleh lihat dalam online, Google, boleh tuliskan Hijri Converter, mengubah, kita letak, masukkan tarikh Masihi kita dan dia akan keluar, dia akan ubah kepada tarikh hijrah. Jadi di situ kita akan tahu, bukan sekadar tarikh bulan sahaja, tapi sekali dengan tahun hijrah sekali.
Bermakna dia ada sedikit perbezaan tahun Masihi kita dan tahun Hijrah ni dia ada sedikit perbezaan, penambahan sebenarnya. Yang mana kita boleh amalkan. Kita boleh sambut. Kita boleh sambut. Jadi ibu sekalian, dalam Islam pada asal kelahiran Nabi SAW, memanglah ia tidak ditekankan berkenaan dengan tarikh pada asal lah, kan, pada asalnya. Tapi kita pada hari kita dah biasa lazim dah sambut birthday kan. Jadi dari sudut Islam ni, persepsi Islam, apa yang kita nak kena buat? Kita ambil tahu tarikh hijrah, masuk tarikh hijrah tu, berada pada tarikh hijrah, kita beramal ibadah secara luar biasa. Kita beramal ibadah secara luar biasa. Maknanya kita lebihkan daripada kebiasaan. Itu saya kira satu benda kita boleh amalkan bila mana datangnya tarikh kelahiran kita. Sebagai apa? Satu tanda kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Mudah-mudahan ibu sekalian, bagi anda tahu ni alhamdulillah. Maka teruskanlah kita beramal ibadah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semua, insya-Allah, amin. Baik, jadi ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah saya mulakan sedikit dulu dengan soalan kuis, soalan yang ke-6. Soalan kuis. Kita tengok tadi ruangan chat, ruangan slide, dan boleh jawab di ruangan chat, insya-Allah. Nanti kita akan bincangkan sama-sama soalan ini. Dan ini ada kaitan dengan kitab 100 sunnah yang kita pelajari. Walaupun tak banyak kita belajar lagi, tapi kita dah ambil sedikit manfaat daripada pengajian tersebut. Okey, di ruangan slide ada soalan yang saya tanya tu. Soalan dia adalah, Ahmad sampai ke masjid ketika khatib sedang berkhutbah, khutbah Jumaat. Maka apakah cara yang terbaik Ahmad perlu lakukan? A. Terus duduk dengar khutbah. B. Salat 2 rakaat ringkas dan dengar khutbah. C. Salat 2 rakaat dan mendengar khutbah. D. Terus duduk mendengar khutbah dan salat 2 rakaat selepas tamat khutbah pertama. Maka apakah jawapan yang tepat mengikut pada hadis? Mengikut pada hadis yang kita boleh laksanakan. Walaupun ibu-ibu sekalian mungkin fikirlah ni soalan tentang khutbah ni kan, tentang solat Jumaat. Sebenarnya dia ada kias kat situ yang mana kita amalkan juga ketika menghadiri majlis ilmu. Khatib berkhutbah, maka khutbah itu dikiaskan dengan majlis ilmu, tazkirah, kuliah. Maka kita datang ke majlis ilmu, contoh malam ni, kita pergi datang lambat, dah mula majlis ilmu. Apa tindakan kita yang sepatutnya kita buat? Itu yang kita nak jawab ni. Kita nak bincang. Yang mana paling tepat ikut pada hadis Nabi SAW. Okey. Setakat ni kita lihat majoriti yang menjawab A. Memang jawapan yang dipilih setakat ini adalah A. Kita nantikan jawapan-jawapan daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang lain, insya-Allah. Saya yakin ada yang masih memikirkan jawapan. Dia menjawab secara individu, dia bukan jawab kumpulan ke, nak bincang dalam grup dulu baru nak jawab semua, itu semua tak acik tak boleh Jawab individu lah, insya-Allah. Kita ambil manfaat sama-sama kita fahamkan balik. Tunggu mungkin dalam seminit 2, kita tunggu sekejap. Okey, terima kasih kepada semua yang jawab. Jazakumullahu khairan. Setakat ini semua menjawab dengan jawapan A. Okey, ada yang jawab B. Okey, ada kelainan sikit. Kelainan ni yang baru best ni kita nak bincang ni. Solat 2 rakaat ringkas dan dengar khutbah. Jadi kita bincang nanti. Apakah dia jawapannya? Okey, tak apa ada masa lagi. Okey, admin pun menjawab jawapan yang sama, jawapan B. Solat 2 rakaat ringkas dan dengar khutbah. Okey, ada yang sebut A ni Bunda Amnira Amnira sebut A. Okey, tak apa, terbagi masa dulu. Okey, ada juga jawab A, Bunda Rosita. Kemudian ada jawab B dan Bunda Mazana jawab A balik. Okey. Baik, saya kira terus kita bincang lah kot takut lambat sangat, tak sempat nak bincang nanti hadis kita. Okey, so kita lihat di jawapan ni, pilihan jawapan semuanya macam boleh kita buat. Memanglah kan, mana-mana pun boleh sebenarnya.
Tapi kita nak bincang ni adab. Maknanya yang paling tepat. Kan? Untuk dapatkan fadilat yang maksimum. Kita ni ibu sekalian, saya bagi sedikit gambaran lah. Takut kita ada yang terfikir. Benda yang ni pun kita nak bincang. Takut datang pemikiran macam tu. Bukan apa, ibu-ibu yang sekalian, kita bincang ni betul-betul kita nak tahu betul-betul cara yang terbaik. Kan nak tahu kan kaedah terbaik dalam Islam, dalam beribadah, nak tahu doa yang terbaik. Apa lagi? Nak tahu waktu terbaik kita beramal ibadah, contoh kan kita berdoa. Maknanya dalam Islam lah tentang ibadah ni kita nak tahu yang terbaik. Kerana untuk kita nak melakukan ibadah dengan cara yang mendapat fadilat yang maksimum. Dan dengan itu kita dapat melakukan perbuatan yang sama tapi mendapat ganjaran yang hebat. Dan benda ni berlaku bila mana kita belajar dan kita nak beramal. Contoh doa. Doa yang sama kita buat, contoh kita buat bila-bila masa, contoh sekarang. Lepas asar pada hari Selasa ni. Dan kita doa lepas asar selepas Jumaat. Kita dah bincang. Salah satu waktu mustajab pada hari Jumaat adalah waktu lepas asar. Jadi doa lepas asar hari Jumaat lebih mustajab. Kan berbanding doa waktu yang lain pada hari Jumaat tu. Yang kita belajar tu adalah waktu-waktu lain. Contoh antara dua khutbah, tapi itu bagi lelaki lah kan. Khususnya bila mana dia menghadiri khutbah Jumaat. Waktu-waktu lain, maka dia doa yang biasa. So kita nak berdoa waktu yang mustajab agar doa yang sama, kita buat dengan tenaga yang sama, tapi kita dapat kelebihan yang berbeza. Lebih baik, fadilat yang lebih tinggi. Itu yang saya punya, kita punya mindset kena ada. Jangan kita hanya anggap, ala kadar je belajar. Jangan begitu. Sebab untuk dunia, kita boleh usaha sungguh-sungguh. Kan, untuk dunia kita boleh dapatkan yang terbaik. Kualiti kita pilih nak original. Walaupun kita kata kalau nak fikir murah, kita ambil yang lokal, nak ambil yang tiruan, palsu kan contoh. Tapi tak, kita akan ambil yang original sebab nak betul-betul kualiti yang terbaik. Kita fikirkan jangka masa panjang. Kita nak puas hati. Itu dunia kan. Tapi kita rasa hairan bila sampai bab agama, kita rasa ala kadar. Cukuplah sekadar wajib. Sunat tak payah buat. Cukuplah beramal ibadah macam adat dulu-dulu. Tak payah kita nak upgrade. Adakah itu kesungguhan kita nak dapat syurga kan? Sudah pasti tidak. Kita nak kena ada upgrade, peningkatan. Sebab itu saya tekankan berkenaan ini supaya kita belajar dengar soalan macam ni pun kita nak tahu betul-betul yang terbaik. Bukan maksudnya kita nak sekadar kita nak kecoh benda yang remeh ke tak. Kita nak dapatkan fadilat yang maksimum. Dalam isu ni ada hadis dalam riwayat Al-Bukhari 930. Hadis yang sahih. Yang mana bila mana ulama contoh Al-Imam Nawawi rahimahullah mensyarahkan dalam Syarhul Muhazzab. Mana kisah saya ringkaskan ibu sekalian. Nanti kalau boleh saya sentuh juga dalam satu sunnah. Mana dalam hadis Al-Bukhari 930 disebutkan satu kisah, ada seorang lelaki dia datang lambat ketika hari Jumaat, duduk dan dengar khutbah. Apa yang Nabi sebut? Nabi tanya dengan dia, kan, as-sallaita ya fulan, adakah kamu dah salat wahai fulan? Beliau berjawab belum. Maka Nabi sebut kepada dia, kum farka. Dalam riwayat yang lain, kum farka raka'atain wa tajawaz fihima. Berilah kamu, rukuklah 2 rakaat dan ringkaskanlah pada keduanya. Maksudnya Nabi berikan satu gambaran, salat dulu 2 rakaat itu lebih utama, yang dimaksudkan adalah salat tahiyatul masjid dan barulah duduk dengar khutbah. Itu khutbah Jumaat. Yang mana khutbah syarat sah untuk kita nak salat Jumaat. Nak mengadakan khutbah itu syarat sah. Baru sah salat Jumaat. Kalau tak menepati rukun, khutbah Jumaat itu menyebabkan khutbah itu jadi fasad, jadi rosak dan menyebabkan juga salat Jumaat tak sah. Seperti mana berlaku baru-baru ni di sebuah tempat, saya tak sebutlah mana. Tapi baru juga yang mana disebabkan apa? Khutbah dia tak cukup rukun. Tak sebut wasiat taqwa. Tak cukup rukun yang 5 tu. Yang rukun yang ketiga kan. Pertama alhamdulillah kan, tahmid alhamdulillah. Kemudian selawat. Kemudian wasiat taqwa. Tak sebut ittaqullah, tak ada. Usikum, tak ada. Maka ia menjadikan khutbah tu rosak. Khutbah itu jadi fasik. Khutbah yang rosak. Dan menyebabkan khutbah tak sah, solat pun tak sah. Jadi apa yang kena?
kena ulang balik solat zuhur. Qada zuhur 4 rakaat. Tapi tak berdosa lah kepada makmum itu. Ni saya cerita ni supaya kita nak nampak benda ni penting. Khutbah Jumaat yang syarat sah nak solat Jumaat pun, Nabi SAW suruh berdiri solat 2 rakaat. Dalam hadis yang sahih ni, bukan hadis yang dhaif ke ataupun asal sahabat ke tak. Hadis yang sahih. Maknanya penting kita nak ambil tahu benda ni. Jadi maksud dia bila kita kiaskan kepada tazkirah kuliah, contoh malam ni kita pergi masjid lambat sampai-sampai dah ada bermulanya tazkirah kuliah kan. Apa adab kita? Maka jawapannya adalah solat dulu 2 rakaat tapi ringkaskan dan baru duduk dengan khutbah. Itulah yang kita boleh ambil manfaat. Dan itulah menjadikan jawapan tadi, iaitu jawapannya adalah A. Kembali balik. Bukan A, sorry, silap. Jawapannya adalah B, solat 2 rakaat yang ringkas dan barulah dengar khutbah. Itulah jawapan yang tepat berdasarkan kepada dalil yang ada. Sekiranya dalil tadi tak ada, maka kemungkinan besar ulama akan bincang. Dan bila bincang, dia melihat di situ yang secara perbincangan lah, kita bagi ijtihad ulama ni, bila mereka berpakat, bila kita dapat kita akan tengok di situ pandangan mereka kemungkinan besar akan membawa kepada terus duduk dengan khutbah. Kalau ikut kepada perbincangan ulama, sebab kita pentingkan ilmu yang dengar dalam khutbah, dengar dalam kuliah berbanding solat sunat. Itu kaedah kita kan. Tapi sebabkan dalil ini mendahului. Dalil itu kita dahulukan, cari dalil dulu. Ada dalil tak? Ada tak apa-apa yang disebut dalam Quran? Yang Allah sebut, ada tak hadis Nabi SAW? Nabi pun dapat wahyu daripada Allah. Kan? Ada tak? Kalau ada, baru kita akan merujuk dalil itu, kita akan buat kaedah. Macam Imam An-Nawawi tadi lah sebut tadi kan, solat dulu 2 rakaat ringkas, baru dengar khutbah, baru dengar majlis ilmu. Tapi kalau tak ada dalil tadi, yang sahih itu tak ada, maka mungkin akan berlaku perbezaan kaedah. Ini kaedah ulama menyimpulkan sesuatu cara, kan, menyebutkan sesuatu perbuatan yang kita nak buat dalam sesuatu keadaan. Bukan suka-suka je. Sebab Islam ni dia adalah satu disiplin. Cara kita nak buat ni dia sebenarnya dah termaktub. Tinggal kita je yang nak belajar. Kan? Jadi sebab itulah saya sebut jawapannya adalah B yang patut kita amalkan. Jadi betul, maknanya Bapak Ibu sekalian, lepas-lepas ni kita pergi ke majlis ilmu, kan? Terutamanya kalau contoh dalam jemaah kita ni, dalam keluarga GRI sekarang ni, ada yang lelaki kan, bagi ayah-ayah sekalian, kita pergi solat Jumaat kan, nak dengar khutbah, katakanlah terlewat. So jangan kita anggap duduk terus dengar khutbah. Tidak. Dia sepatutnya solat dulu 2 rakaat tapi ringkaskan. Begitulah dalam mana-mana majlis ilmu. Masuk majlis ilmu, tahu memang ada khutbah, sedang majlis ilmu diadakan. Solat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Di belakang lah, depan penceramah pula. Di depan penceramah, solat depan dia. Allahu Akbar. Kan, tengok penceramah terkejut beruk lah. Kan dia kata, dia anggap aku jadi mayat ke apa ni. Solat depan-depan aku ni, nak suruh aku berhenti ke apa. Maka tak sesuai lah, bahkan tak beradab langsung buat macam tu. Solat di belakang, selesaikan, ringkas je. Baca yang penting-penting je, rukun-rukun je. Kan, ringkaskan solat. Sekadar kita memenuhi rukun. Kemudian dengarlah khutbah. Sebab tetap memberikan penghormatan kepada masjid itu lebih utama. Okey, baik. So ini sekadar selingan sikit. Kita masuk pada perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Iaitu berkenaan 3 wasiat Nabi SAW. Sudah saya lupa nak sebut. Tahniah, jazakumullah khairan. Tahniah kepada yang betul. Bagi yang salah, jangan risau, tak ada masalah. Kita belajar daripada kesilapan. Lepas ni kita dapat lebih peringatan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita lihat berkenaan dengan 3 wasiat Nabi SAW. Okey, ni saya kira ibu-ibu sekalian mungkin ramai dah tahu. Tapi tak apa, nak share juga lagi sekali sebagai satu persediaan menghadapi bulan Muharram, permulaan hijrah pada minggu hadapan, hari Rabu, insya-Allah. Kan? Maknanya lagi 8 hari lah daripada sekarang, 8 hari lagi. Kan, daripada esok kiraan 8 hari lagi. Seminggu lah senang cerita. Okey. Hadis dia riwayat Al-Bukhari 1981. Mana ibu-ibu sekalian yang mana ada kemudahan nak siap gambar ke apa, silakan. Ataupun nak cari dia punya hadis dalam Google, silakan.
Saya dah beri nombor hadis di bawah tu, cuma dia hilang sikit. Tapi saya sebutlah hadis Al-Bukhari 1981. Hadis yang sahih. Yang mana hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas." Telah berwasiat kepadaku Khalilku, pendampingku Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. 3 perkara. Apa tu 3 perkara tu? Iaitu pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahri. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Saya sebut dalam ni puasa 3 hari. Sebenarnya maksud sebenar adalah pertengahan bulan. Maksud yang dalam hadis disebut 3 hari setiap bulan. Tapi ia dikhususkan, diterikat dengan puasa pertengahan bulan. Kita panggil puasa hari putih, Ayyamul Bid, yang berlaku pada bila? 13, 14 dan 15. Ini wasiat Nabi yang pertama. Ibu-ibu semua dah tahu kan? Saya yakin ramai dah tahu dah. Tapi persoalan dia, adakah kita buat selama? Cuba kita muhasabah bila kali terakhir kita puasa hari putih. Kalau Isnin Khamis, saya yakin insya-Allah ramai yang buat. Semalam pun buat. Bahkan puasa 6 Syawal, ramai lagi yang buat. Kan apa lagi? Puasa apa lagi? Puasa-puasa yang kita biasa buat. Contoh Zulhijjah hari tu, Arafah, 9 Zulhijjah. Itu lagi ramai yang akan buat. Sebab apa? Itu puasa-puasa yang telah diviralkan. Tapi yang ni, puasa hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan. Adakah kita buat? Cuba kita tengok balik kalender kita. Kita tengok balik hari yang kita dah lalui. Paling simple yang terdekat ni, Zulhijjah ni. Tapi 13 tak boleh lah, haram kan? Dia hari tasyrik. 14 dan 15 Zulhijjah. Yang tak silap saya jatuh pada hari Isnin Selasa. Isnin Selasa. Minggu lepas. Minggu lepas. Ada tak kita puasa? Contoh kan, kita cuba muhasabah lah. Ibu-ibu tak jawab dalam chat pun tak apa. Sekadar muhasabah. Kita imbas balik. Kita review balik. Kita ingat balik. Ada tak kita puasa? Kalau tak, bila terakhir kita puasa hari putih? Sedangkan ini adalah satu wasiat Nabi SAW. Walaupun disebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi sebenarnya tak langsung. Ini untuk kita juga, ibu-ibu sekalian. Sebenarnya. Jadi kita target bermulanya bulan Hijrah. Ambil semangat lah kan. Hijrah yang baru ni. 1445, bertambah satu lagi usia kita. Semakin dekat kita dengan ajal kita. Kan? Orang semakin bertambah usia, kita kena lagi risau sepatutnya. Kan? Contoh macam saya sekarang ni kan. Dulu rasa macam zaman kanak-kanak happy, seronok je. Pergi sekolah balik kan, happy je. Pergi kelas balik. Tak ada apa-apa komitmen. So bila sekarang dah semakin meningkat usia, semakin bertambah komitmen. Kan, semakin bertambah tanggungjawab. Kita rasa alangkah rindunya zaman dulu-dulu kan, zaman kanak-kanak. Sebab apa? Semakin tambah amanah tu. Tanggungjawab, komitmen. Kita rasa semakin bersalah, semakin kita risau. Adakah kita mampu nak menanggung? Kita mampu tu insya-Allah. Tapi kita risau takut tersilap jalan. Tersungkur jalan yang siratul mustaqim, jalan yang lurus ni. Itu yang kita nak risaukan. Begitulah kita patut risau bertambah usia. Adakah bertambah juga ilmu agama kita, bertambah amalan kita, bertambah baik akhlak kita. Kan, takkanlah sekarang dengan 20 tahun yang dulu amal ibadah kita sama je. Dulu kita buat 2 rakaat duha waktu sekolah. Sampai hari ni masih lagi 2 rakaat. Itu pun tak konsisten. Tak ada tambahan lagi amal ibadah. Kan dulu kita solat fardu sekadar solat bersendirian. Sampai hari ni solat bersendirian. Sampai kan ada peluang berjemaah pun kita tinggalkan. Dengan alasan yang begitu remeh. Kan ini sepatutnya kita kena muhasabah. Tak kira siapa pun kita lah, apa background pun kita. Tetap kita ni adalah hamba kepada Allah. Kan? Kita adalah hamba kepada Allah. Jangan kita bagi alasan. Kerana kerja, saya tak boleh buat. Kerana kalau uzur yang munasabah, tak ada masalah. Kita faham kan? Tapi yang ni kita buat alasan. Macam orang lain tak kerja, macam orang lain tak ada anak. Kan? Macam orang lain tak ada masa. Semua macam-macam ada komitmen. Tapi itulah kita kata. Kita nak beribadah ni, maksud dia bukan kita bekerja selain dengan ibadah. Tapi kita nak beribadah selain dengan kerja. Ibu faham kan? Maknanya apa? Contoh kita bekerja, bagi yang bekerja, kita bukan bekerja sepanjang masa dan tunggu waktu azan, okey. Kita selingkan kerja kita tu, kita gapkan kerja kita dengan solat. Sepatutnya tidak. Kita adalah, kita punya tujuan illa liya'budun kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia
kecuali untuk bersembah, menyembah Allah kan, untuk beribadah. Jadi tujuan kita semua adalah ibadah. Kita ibadah, jadi kerja pun ibadah. Betul, kita buat kerja baik kan. Dan waktu solat itu kita pentingkan sepatutnya. Ibadah tu penting. Jadi sebab itu kita sebut dalam puasa 3 hari ni, walaupun sunat, tapi inilah satu benchmark, satu target, satu sasaran yang kita patut letakkan dalam diri kita setiap orang. Saya sebut bukan maknanya saya ni perfect, tidak. Bahkan langsung tidak. Saya sebut ni peringatan untuk diri saya dulu dan ibu-ibu ayah sekalian untuk sama-sama kita melakukan perubahan. Dan ambil 3 wasiat Nabi SAW ini sebagai satu semangat untuk kita melakukan perubahan. Pertama, puasa 3 hari. Ibu-ibu sekalian, apa kelebihan puasa? Kita pernah dengar hadis tentang masuk syurga lalui pintu Ar-Rayyan bagi orang yang melazimi puasa sunat. Kan itu antara yang disebut dalam riwayat. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Al-Bukhari 1904, 1904, hadisnya panjang, hadis kursi, ketika mana Allah berfirman. Hadis ni yang disebutkan oleh Nabi dulu. Nabi sebut kullu amali bani Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhaifin. Daripada satu ganjaran, satu kebaikan digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa ini untuk aku dan aku yang layak membalas. Allah sebut, aku layak membalas. Dan Allah sebut dalam hadis yang sama, hadis kursi, yang mana makna daripada Allah ini, lafaz daripada Allah ini, yang mana Allah sebut fa innahu li wa ana ajzi bi, yada' syahwatahu wa ta'amah min ajli. Hamba-Ku ini dia Ustaz dah hilang. meninggalkan syahwat dia dan makanan yang ini dia puasa kerana aku, semata-mata kerana aku. Okey, ada orang call ni, dia terputus. Suara okey? Suara? InsyaAllah okey. Okey Ustaz. Okey, good. Okey, alhamdulillah. Dia sebenarnya guna data, dia ada orang call, dia putus terus. Okey, maaf. Okey, baik. Dari apa tadi, Allah sebut dalam hadis tu, yang mana puasa ini untuk aku dan aku yang layak balas. Jadi Allah rahsiakan sebenarnya kelebihan puasa ni, ibu sekalian. Sebab itu ibu sekalian, kita ingat puasa ni sangat special. Puasa Ramadan tu itu kewajipan. Tapi puasa sunat inilah satu peluang kita untuk mendapat kebaikan yang lebih daripada orang lain. Terus tinggal kita je yang nak buat kesalahan. Mungkin mudah-mudahan kita doa kepada Allah Allah beri kita kekuatan dalam rasa cara, kita pun usaha juga. Jangan sekadar doa saja, kita kena usaha juga, minta Allah kekuatan. Baik. Jadi ibu sekalian, berkenaan hari cuti. Ini biasa berlaku tau, ibu sekalian kalau melalui sebelum-sebelum ni kan, ada je Sabtu Ahad tu ada puasa pertengahan bulan. Kadang-kadang kita yang nak puasa pun serba salah sebab hari tu cuti. So kita ada kenduri satu kan. Lepas tu kita nak keluar dengan family. Apa lagi kan, kita ada hari kita, yalah family day, family time kan. So biasa family time ni takkanlah kita nak puasa kan. So, bila anak cucu ajak kita makan, ajak kita berborak, pergi mana-mana kan. Kita puasa jadi macam kita letih kan. Betul, anak cucu pun rasa alah kan, asyik-asyik puasa je nenek ni kan, opah ni, ibu ni. Jadi menyebabkan mereka pun rasa tak seronok. Jadi kita nak puasa pun tak boleh juga. Tak puasa pun tak boleh juga. Kita rasa rugi kan, puasa pertengahan bulan lagi. Jadi apa solution ni? Ibu sekalian, saya share kat sini. Bagi ibu yang belum tahulah terutamanya, apa yang kita boleh buat? Alternatif yang kedua yang kita boleh buat seandainya kita nak puasa, tapi hari itu berlaku pada hari yang kita tak dapat puasa. Tak kira lah uzur apa-apa pun termasuklah dengan kita nak ada menghadiri majlis, kenduri ke, apa-apa uzur lah yang tak boleh puasa. Ibu-ibu sekalian,
berpegang pada hadis ni. Riwayat Abu Daud 5129. Yang mana kata Nabi SAW, mandalla ala khairin falahu mislu ajran, maka baginya mendapat pahala yang sama seperti yang melakukannya. Ini hadis yang sahih juga. Ibu nampak kan saya share slide tu. Ibu nampak saya share slide tu, yang mana disebutkan untuk ni satu dalil, satu hadis untuk kita dapatkan semangat. Kita ni ajak seseorang untuk melakukan apa yang kita buat. Ibu sekalian, kita dah banyak macam di keluarga GNI ni, saya tengok banyak sangat pengisian majlis ilmu. Kita di luar, contoh di surau masjid, kita online lagi yang lain contoh kan. Secara kita YouTube dan sebagainya, kita dah banyak lah kata pengisian tu banyak. Majlis ilmu, kita dapat ilmu, insyaAllah banyak. Persoalan di ibu sekalian, adakah kita ni beramal, kita belajar, kita amal, kita sampaikan tak tidak? Kan, apa yang kita belajar ni kepada orang lain. Kan, kita sampaikan tak? Contoh, pada simple, pada petang tu, kita dah tahu beberapa hadis tadi, dengar beberapa amalan. Kan, nanti dah selesai. Kan, kita beramal tu alhamdulillah lah. Tapi ada tak kita sampaikan kepada orang? Bersungguh-sungguh tak kita ni? Itu persoalan yang penting. Jadi ibu sekalian, letakkan target juga tahun baru ni. Kan, saya sebut ni, mana ibu jangan ada mindset, ustaz sebut ni macam ustaz pandai hebat ke tak. Saya sebut ni sama-sama kita dah berubah. Maknanya selama ni itu biar tutup cerita kan. Lepas ni kita contoh puasa ni kita dah target nak buat sungguh-sungguh kan. Kemudian dalam masa sama, apa jua yang kita belajar, kita dapat ilmu, kita beramal ni sampaikan pada orang. Yang mudah ni, terdekat dulu. Mudah nak sampai lah, tapi susah nak terima sebenarnya. Seperti mana dalam kisah sirah Nabi SAW, kita boleh lihat sendirilah. Nabi berdakwah sampai ceruk mana pun orang datang dengar, beriman dengan Nabi, berubah jadi orang yang baik, meninggalkan maksiat semua kan. Orang kata totally berubah. Tapi kita nampak dalam masa yang sama, ahli terdekat dalam keluarga Nabi SAW, contoh pakcik Nabi sendirilah, Abu Talib gitu, sampai akhir pun tidak dapat hidayah untuk memeluk Islam. Dia sebenarnya dia tidak ada usaha. Sebenarnya tak ada usaha. Itu sebenarnya kalau kita nampak sampai akhir di terlantar pun masih lagi beliau berpegang pada ajaran nenek moyang. Masih lagi ikut kata-kata silap Abu Jahal kan, yang mengatakan kat dia, adakah lebih kurang dalam mafhumnya, adakah engkau sanggup nak ubah gaya kehidupan berbeza dengan cara nenek moyang kita? Kan? Jadi kita akui hidayah itu milik Allah kan. Kita akui seperti mana kata Bunda Amirah lah, betul. Tapi dalam masa yang sama kena ada usaha. Kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kita nak doakan dia saja tak cukup. Kita kena ajak dia dulu. Kita ajar dia sama-sama, kita ajar dia, kita ajak dia. Kan? Barulah di situ datang hidayah Allah. Bantuan Allah datang. Kita usaha nak berubah, kita usaha nak jadi pandai, kita usaha nak dapat skor tertinggi. Kita usaha nak upgrade kehidupan kita, bekerja yang lebih baik, peluang lebih baik. Semua kena ada usaha dulu. Baru Allah akan bantu. Kalau terus kita kata serah diri pada Allah, tawakal semata-mata, kan, tawakal buta-buta macam tu kan. Nak kata benda tu tak tepat, ikut daripada kaedah dalam Islam. Kerana Islam menggesa kita untuk berusaha dulu. Baru Allah akan bantu. Kan? Sama lah dalam kisah kita belajar dari tentang Nabi SAW, tentang pakcik Nabi ni. Dan kita boleh ambil pengajaran. Kita pun pada hari ini, kita nak perubahan pada diri kita, pada seseorang, kita usaha. Kena ada usaha. Sampaikan. Termasuk dalam hadis tadi. Kerana puasa, sampaikan pada orang. Kan? Paling mudah, sampai pada yang terdekat. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, paling susah nak berubah tu mereka lah. Sebab mereka ni dekat dengan kita. Maka mereka susah nak dengar cakap. Kan? Sebagaimana seorang ibu ayah nak tegur anak dia payah. Tapi bila teguran yang sama diberikan oleh orang lain, contoh guru dia akan dengar. Okay. Saya sebagai seorang guru, mengajar sekolah, nak menegur pelajar kelas saya sendiri ni, payah nak dengar. Pelajar tahun 6. Tapi bila saya suruh benda yang sama, kawan saya, sahabat asatidz guru kelas lain, tegur, maka mereka lebih serius nak dengar. Kan? Itu nak kata cabaran lah, sebab kita dah rapat dengan mereka kan. Baik anak-anak ke apa, semua kita dah rapat. So kita dah nak mengubah dia tu payah sebab dia rasa tidak selesa dengan kita.
dia rasa seronok sangat. So tiba-tiba kita duk suruh buat sesuatu kan, so dia rasa macam, bagi dia macam bebanan lah, kurang berkesan. Sebab tu kita suruh orang lain kan sampaikan, orang lain tegur kan. Begitulah dalam bab kepada keluarga, kepada siapa-siapa pun sampaikanlah. Dan pada hari ni mudah nak sampaikan ibu sekalian, sekadar hujung jari je. Ibu saya semua ada WhatsApp, ada media sosial kan. Tak perlu terlalu complicated, nak susahkan diri sangat. Kalau mampu ke apa, buatlah. Tapi rasa nak lebih mudah, lebih kata apa, santai. Kita sekadar sampaikan melalui WhatsApp kan. Sampaikan ayat mudah je. Tak payah panjang-panjang sangat pun. Tak payah nak nukilkan hadis ke. Kalau mahir tu lagi baik lah kan. Tapi kalau tak mahir tak apa. Buat simple, short, tapi benda tu sampai pada orang. Orang boleh faham, orang boleh amal. Contoh kita katalah hari Khamis nak puasa kan. Kita Rabu tu kita buat status. Kita kata jom kita puasa esok. Kan. Tak payah nak panjang-panjang sangat. Tak panjang kita pulang lah. Tapi takut orang tak baca je. Itu yang kita boleh agak dah. Panjang lebar letakkan hadis tu bagus. Tapi tak kena pada tempat. Sebab media sosial kan. Orang semua nak cepat, nak instant. Kan. So kita kena faham dia punya situasi tu. Keperluan tu. So kita dakwah dengan cara yang sesuai. Kalau kita bertegak juga nak dakwah cara kita, cara yang panjang-panjang, cara yang terlalu tegas, takut kita syok sendiri je lah. Sebab tak kena kepada mad'u kita, pada orang yang kita nak dakwah. Tak kena pada level dia, tak kena pada keperluan, kesesuaian dia. Kan? Sebab itu biar benda simple, tapi sampaikan, jangan tak sampai. Kan, gunakan media sosial. Kalau ada masa kita nak update tentang diri kita, kehidupan kita, kan, kita keluar ke mana-mana, kita ambil gambar sana sini, kita share kehidupan kita dari semasa ke semasa. Ada masa tu siap macam-macam punchline kita bagi lagi, buat ayat yang membunga-bunga bagai kan. Takkanlah nak sampaikan kebaikan tentang agama, tentang ilmu, kita tak nak buat. Kan, sebenarnya tak nak buat, bukan tak boleh buat, dia tapi tak nak buat. So lepas ni ibu sekalian, kita praktikkan, biasakan. Cuba kita biasakan. Sama-sama kita biasakan. Kita ajak benda simple-simple je. Kita puasa hari Jumaat, kita sebut jom selawat ramai-ramai, jom sedekah subuh, apa lagi. Benda simple-simple je kan. Dah zikir ke belum kan. Solat awal waktu, berjemaah, kan, apa lagi. Macam-macam lah benda yang sebenarnya basic je kan. Tapi kita sampaikanlah. Maka tak mustahil dengan penyampaian itu akan menggerakkan hati seseorang untuk dia berubah menjadi lebih baik. Tak mustahil. Yang penting kita buat benda ni, sama-sama kita cuba istiqamah. Kemudian, katalah kita dah sampaikan, kita nak lebih lagi kelebihan. Nak dapat banyak lagi kelebihan. Berkenaan tentang apa? Puasa tadi tu. Kita nak buat apa lagi ibu sekalian? Dalam hadis At-Tirmizi 810. Ni saya tak sempat buat slide. Ibu-ibu kalau nak tengok hadis dia, boleh lihat dalam Google. Hadis At-Tirmizi 810. Saya letakkan dalam chat tu, dia punya nombor hadis. Kalau ada siapa-siapa yang lapang yang boleh tolong copy paste kan dalam Google tu, boleh tolong copy paste kan bagi yang boleh lah. Hadis At-Tirmizi 810 tu. Ni riwayat dia yang mana saya tak sempat nak buat slide, cuma saya sebut je lah. Yang mana hadis ni disebut daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Atau kama qala. Barang siapa yang memberi makan kepada seseorang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama seperti yang berpuasa tanpa kurangkan pahala yang berpuasa itu walaupun sedikit. Okey, ini hadis yang hasan, riwayat At-Tirmizi 810. Yang mana ibu sekalian, tadi saya sebut puasa dulu, lepas tu kita ajak orang lain puasa kan, ajak orang buat baik. Yang ni pula tentang puasa ni khusus. Adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan ibu sekalian, sebenarnya dia tak semestinya dengan makanan yang berat, makanan yang banyak, yang makanan yang mahal, tak semestinya. Kita berikan makanan yang simple pun, berikan makanan yang orang kata makanan yang murah pun, sebiji tamar pun,
Kan Nabi sebut dalam hadis, kan jagalah dirimu daripada api neraka walaupun dengan sebiji kurma, sedekah sebiji kurma. Kan, itu kita boleh praktikkan. Ketika nak berbuka, tahu ada orang kawan berbuka puasa, sediakan bagi dia juadah sikit. Tapi itulah orang kata kan, lebih kepada adat kita lah. Takkanlah nak bagi juadah ni, kita bagi sekadar kurma je. Memanglah boleh bagi, tapi kita lebih, kalau boleh lebihkan sikit lah supaya dia lebih sesuai kan. Kan kita bagi kurma je kan, nah sebiji kurma buat berbuka puasa kan. Kita rasa macam kurang sikit lah kan, kurang sesuai lah kan. Walaupun boleh kita buat. So kita sediakan yang simple. Contoh, mungkin kurma tu kurma ada juga. Kita berikan mungkin kuih muih kan, satu dua. Mungkin ada air sikit, macam kata untuk berbuka puasa kan. Pet berbuka sebelum solat maghrib berjemaah. Kan. Yang simple. So kita bagi macam tu. Itu pun okey lah. So ibu sekalian, lepas ni cuba kita praktik lah. Macam di surah masjid, bila saya sampaikan tentang hadis ni, ada saya selitkan lah dalam pengajian kitab bersiri tu, saya ada sebut juga kepada surah masjid, kalau boleh buatlah satu sistem macam berbuka puasa ni di surah masjid. Yang mana nak senang buat potluck. Berpakat je, 2-3 orang pun cukup. Berpakat yang rajin puasa ni kan. Dia macam potluck, dia bawa lebih sikit lah untuk kawan-kawan sekali. So saya cadangkan, saya syorkan bagi yang berkemampuan lebih, yang boleh uruskan dengan lebih baik, surah masjid boleh sediakan makanan lebih, terutamanya pada hari Khamis yang kita anggarkan lebih ramai datang lah, nak datang untuk menghadiri majlis, biasanya baca Yasin ke, Al-Kahfi ke. So kita anggarkan lebih ramai kan. Istimewa pun boleh kan, kita biasa sangat rancak kita buat kuliah di surah Selangor KL ni. Jadi kita lazimkan benda tu. Buat potluck dulu. Kalau yang mampu lebih buat suruh pengurusan surah masjid sediakan makanan yang simple pun tak apalah. Sekadar nak menjamu orang yang puasa. Dan nak lagi terbaik, kita buka tabung khas untuk berbuka puasa. Kalau Ramadan boleh kita buat, takkanlah sekarang tak boleh buat. Kan, Qiyamul Lail, masa Ramadan kita boleh sungguh-sungguh kita buat. Takkan tak mau teruskan lagi. Kan, semangat tu teruskan lagi, apa salahnya? Kan, buat yang terbaik untuk ajak orang ramai-ramai buat ibadah. Tapi jangan kerapkanlah, buat sekali-sekala, sekadar nak bagi orang semangat. Lepas tu dah bila dah semangat, dia buat sendiri. Buat sendiri, kan, sebab dia nak bagi ikhlas. Sebab sekadar motivasi, suntikan semangat, kita buat beramai-ramai. Ajak orang makan sama-sama, kan, berbuka puasa sama-sama. Saya cadangkan benda ni kepada surah masjid. Alhamdulillah adalah beberapa surau yang saya perhatikan, surau lah. Dan juga masjid pun ada yang mereka dah mula buat benda ni. Mereka dah mula buat sistem potluck pun ada. Ada yang siap order lagi pun. Kan dia siap. Biasa Khamis tu lah saya tahu tu sebuah masjid tu, Khamis memang dia ada siap order lagi. Di surau saya pun dia berbuka juga. Pun ada order sedikit daripada pihak surau dan potluck daripada jemaah yang puasa. So permulaan tak ramai, tapi lama-lama semakin ramai. Ibu sekalian. So kalau kita ni dalam family kita, family JNI ni kan, kita yang duduk berjauh-jauhan ni, masing-masing di tempat masing-masing nak ajak orang puasa kan. Kita mulakan dulu dengan kumpulan yang kecil dulu. Kita ajak jiran-jiran dulu. Jiran yang duduk kan sebelah-sebelah kita, duduk blok yang sama, blok berhadapan, kawasan perumahan kita. Nak ni dari sudut kawasan perumahan, nak ajak orang buat puasa ni. Kan, sebab surah masjid kita memang dah ada tim tu, dah ada jemaah. Tinggal kita nak sampai kan, dan tinggal mereka nak buat. Kuatlah sikit kan, tapi kalau di kawasan perumahan kita ni, kita kena gerakkan. Ibu sekalian, kita gerakkan. Sampaikan, kita ajak orang puasa. Mungkin tak ramai, mungkin yalah permulaan tu susah orang nak buat, tapi jangan putus asa. Kan, jangan putus asa. Teruskan kita buat. Jadi kalau boleh letakkan target kita pada tahun hijrah yang baru, kita hijrah secara maknawi, melakukan perubahan kehidupan kita. Kita jaga betul-betul kewajipan, tinggal betul-betul benda yang haram, jangan buat lagi maksiat. Sungguh-sungguh, kalau terbuat pun istighfar banyak-banyak. Kan, kita beramal ibadah banyak-banyak. At the same time, kita perbanyakkan amalan sunat. Kan, antaranya yang ni yang saya dah sebut yang pertama. Okey, itu tentang puasa. Puasa, bagi yang nak ekstrakan pahala atau tak mampu, kita puasa dengan cara kita menyampaikan kepada orang yang nak berpuasa, maknanya ajak orang berpuasa,
Dan yang ketiga, kita memberikan makan kepada yang berpuasa. Masuk kepada poin yang kedua, wasiat Nabi yang kedua, iaitu apa? Rakaat duha, 2 rakaat duha. Salat sunat duha, 2 rakaat. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba kita muhasabah. Bilakah kali terakhir kita solat duha? Ibu tak payah tak payah type. Sekadar kita muhasabah je, kita imbas balik, kita tutup mata, kita bayangkan balik. Yang tutup mata tidur pula. Tutup mata, bayangkan balik, kita review, refresh balik. Bila lah solat duha? Kan kalau pagi tadi ke, minggu ni ke, alhamdulillah lah. Kalau kata bulan ni, bulan lepas tu okey lah. Tapi kalau kata 20 tahun lepas, masa tahun 2, time keluar hingus kat hidung, itu nama dia inna lillah. Kan? Tadi alhamdulillah, lepas tu lama-lama okey lah. Yang kalau dah lama sangat buat tu, inna lillah lah tu. Pasal apa? Sebab dah sangat-sangat merisaukan, menyedihkan. Sebab kalau kita kata kita buat 20 tahun yang lepas, kan, kali terakhir kita buat tu, masa sekolah rendah dulu. Cuba kita bandingkan, masa sekolah rendah kita boleh buat, takkan sekarang tak boleh buat. Masa sekolah rendah yang tak tahu apa-apa, kita boleh buat. Hati masih suci, murni, fitrah kita masih bersih. Kita boleh buat. Tapi sepatutnya bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah usia ni, lagi kita kena tambah ibadah. Kan? Sepatutnya. Tapi persoalan kenapa tak boleh kita buat? Apa yang menghalang kita sebenarnya? Kan, kalau kita sebut malas, Ustaz malas. Sebenarnya malas tu daripada mana? Kan, daripada ajakan nafsu kita, gangguan syaitannya. Sebab apa berlaku macam ni? Iman kita tak kuat. Apa iman kita tak kuat? Daripada sudut ilmu kita tak mantap. Tapi ilmu tak mantap, kita tidak melazimi majlis ilmu. Nampak dia ada kesan. Benda tu berpusing-pusing macam satu bulatan. Kan? So, kalau kata apa, poin dia apa? Kita memang ibadah ni kena paksa sikit. Memang permulaan ibadah memang kena paksa. Sebab ibadah sendiri adalah sesuatu yang berlawanan dengan fitrah kita. Ibu sekalian, kita lahir dengan nafsu. Memang ada akal. Tapi kita tak dapat fungsikan akal itu dengan baik. Sebab tak ada ilmu. Kita memanfaatkan akal dengan ilmu. Kita belajar, tahu hak dan batil, tahu salah dan betul, tahu baik dan buruk. Semua dengan akal kan. Tapi itu lepas kita belajar. Lepas tu baru kita boleh praktik, kita boleh amal. Jadi, orang kita lahir-lahir ni dalam keadaan tidak lagi berfungsi akal dengan sepenuhnya. Sekadar berfungsi untuk hidup, betul lah. Tapi tak memanfaatkan. Sebab tak ada ilmu. Jadi kita terikut dengan, kita didampingi dengan nafsu. So semakin besar, kita belajar macam-macam, kita lihat sekeliling, kita praktikkan, kita paksakan. Dengan ilmu kita belajar, baru dapat membentukkan diri kita semakin baik. So datanglah macam-macam cabaran kan kita jadi. Memang jadi malas lah, macam-macam ni semua orang akan lalui lah. Tapi persoalan dia bagaimana kita handle, bagaimana kita face problem. Itu yang penting. Jadi ibu sekalian, ambil semangat hijrah baru, solat duha ni praktikkanlah. Jadikan satu kelaziman. Sebenarnya sempat, setiap hari pun boleh. Kan kita kata bekerja. Pagi di duha pun awal lah kalau yang duduk kat Selangor KL ni. Kalau di kawasan saya ni, syuruk tak silap 7.10 kan, 7.9, 7.10. Tambah 28 minit, tambah setengah jam lah. 7.40 dah boleh solat duha. Jadi sebelum pergi kerja, solat duha dulu. Kan? Kata-kata tak sempat, memang rushing nak hantar anak semua kan. Pergi tempat kerja, ada waktu kita rehat sekejap kan. Waktu rehat macam kita tea time sikit. 10-15 minit. Kita solat duha dulu. Kata tak ada ustaz, tak ada tea time. Habis tu kita pergi tandas. Kita memang akan pergi kan. Sebab memang paksa kita nak qada hajat. Boleh pun kita qada hajat yang besar. Kan. Selama 10-15 minit. Saya ada orang bawa handphone dalam tandas lagi tu. Hebat tak hebat kan. Pun boleh. Takkanlah berkenaan tentang isu ni, apa yang kita sebut tadi. Berkenaan tentang beramal ini, tak boleh kita buat solat duha. Kan, jadi benda ni kita nak kena perhatikan balik. Kita nak kena muhasabah balik. Baik. Okey, ada yang respon 810 tentang haji dan umrah. Kejap saya double check. Ikut pada saya punya catatan ni 810. Oh ya, kejap.
Okey, sekejap. Kita berikan dia punya nombor hadis. Saya tersilap dia punya nombor hadis. Tapi ada yang pasti memang riwayat At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi. Sekejap. Tak apa, saya cuba cari sekejap. Riwayat At-Tirmizi. Okey, tak apa. Baik. Jadi kita sebut tadi berkenaan tentang solat duha. Solat duha 2 rakaat. So kita praktikkan, kita biasakan. Sambil-sambil tu kita ajak juga orang lain sama-sama kita beramal ibadah. Okey, baik. Oh, maaf, bukan 810, 807. Tertukar 807. Sampai ada yang tegur ni. Terima kasih kepada yang menegur. Saya tak siapkan slide sebab tak ada rujukan yang ni. Saya just ingat dia lah. Tapi yang saya pasti memang riwayat Tirmizi. Dia tertukar nombor hadis dah maaf. Tapi yang pasti riwayat Tirmizi lah. Okey, baik. 807. Mungkin saya boleh check lah. Man fatarasa iman kana lahu mislu ajrihi. Itu dia punya matan hadis. Okey, baik. Terima kasih kepada yang menegur. Terima kasih kepada yang menegur. Siapa tadi pun? Irma. Okey, terima kasih. Baik. Jadi, itu yang kedua, solat duha. So, kita praktikkan sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Dan terakhir sekali adalah yang ketiga, witir sebelum tidur. Witir ni ibu sekalian, sebenarnya ada satu sunnah yang khusus. Sunnah yang ke-21. Yang mana kita tak sampai lagi. Saya ikut pada catatan saya ni, baru kita bincang sampai sunnah ke-18. Jadi tak apa, insya-Allah kalau sempat akan datang, ada kuliah akan datang nanti, kita akan bentangkan sambung satu sunnah tu. Dan saya akan perincikan tentang witir. Bagaimana kita nak praktikkan lah secara detail. Cuma untuk hari ni, sekadar saya nak sampaikan tentang witir. Kesimpulan witir ni apa? Boleh buat sebelum tidur pun boleh. Dan selepas bangkit daripada tidur, maknanya sebelum subuh pun boleh. Yang penting ala kulihal kita buatlah. Mazhab Hanafi mereka berijtihad, wajib buat. Tak buat berdosa. Ini bukan sekadar saya reka cerita ke apa. Memang saya dah bertanya ketika mana saya buat satu kajian tentang solat ni, perbezaan antara mazhab. Bila saya bertanya, saya interview tak jugalah, lebih kepada macam apa, bertanya soalan lah, pertanyaan soalan ni. Bila saya dapat, dan apa dapatan saya tu, mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, mereka berijtihad solat witir itu wajib. Kita ni sunat muakkadah yang dituntut. Maksud dia saya sebut ni bukan kata suruh tukar mazhab ke tak, yang salah faham. Kita nak kata semangat, ambil semangat mazhab Hanafi yang wajib tu, kita buatlah. Bagi yang tak mampu buat pada pagi, takut bangkit lambat, buat sebelum tidur. Bagi yang dah biasa solat malam, bangkit awal daripada subuh kan, sang subuh semakin lambat kan, 5.57 tempat saya ni, 5.57 ke 5.58 macam tu. So lambat, kita bangun 5.30 pun dah boleh ready dah, mandi siap-siap sekejap 10 minit, betul solat, sempat segi solat tu kan. So kalau boleh, bagi yang kita semua ni praktikkanlah secara istiqamah. Yang lagi penting adalah witir juga, antara yang paling penting, sampaikan ada ulama kata ia adalah wajib. Sama-sama lah kita cuba praktikkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Dan insya-Allah saya akan hurai lagi witir ni lebih terperinci pada akan datang kan. Insya-Allah kalau ada lagi liputan, kita akan bincangkan. Ada sunnah ke-21, dia kena bincang detail sikit. Ada sunnah-sunnah yang saya nak tambah sikit tentang witir. So kita akan bincang kemudian insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada petang ini. Okay, baik. Terima kasih kepada Bonda Irma atas teguran sebab memang saya tak buat slide, so saya tak letakkan nombor secara detail. So sekadar apa yang saya masih ingat. So terkeliru sikit nombor hadis itu kan. Sebenarnya 801 untuk riwayat yang lain. Saya tercampur. Tapi yang pasti riwayat Tirmizi lah. Okey, buat lepas isyak takut buat lepas isyak ustaz, takut tidur terus meninggal sebab kuat. Okey, ini pun satu pemikiran yang baik lah. Tapi sebenarnya kalau ikut pada sunnah Nabi, kita buat tu pada penghujung sikit. Nanti kita bincang kemudian lah tentang witir ni. Kita akan bincang kemudian sebab dia lebih detail kita bincang nanti insya-Allah. Okey, baik. Itulah untuk petang ni, saya kira cukup pada itu. Mudah-mudahan kita mampu dapat manfaatkan dengan datangnya hijrah yang baru ni, dapat kita semangat, lebih bersemangat lebih bersemangat, lebih baik, lebih bagus ilmu amal ibadah kita, akhlak kita. Kita doa Allah bagi kita istiqamah sampai ke akhir hayat. Dan jangan lupa kita nak jadi baik bukan sekadar baik seorang-seorang, kita nak beribadah bukan beribadah seorang-seorang.
kita nak jadi baik ke, beribadah ke, masuk syurga ke, nak ajak sekali semua yang kita kenal. Kan, sebaik-baik kita nak mengajak mereka sama-sama masuk dalam syurga Allah. Jadi nak ajak ni bukan sekadar kita mengajak pegang tangan keluar sama-sama kat dunia je. Kita ajak untuk pergi ke akhirat menuju syurga. Bagaimana? Di dunia ini kita mengajak mereka kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemampuan untuk beribadah, berdakwah dan kita istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah sekadar untuk petang ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu tam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudimuka ma 'allamtana farduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kepada ni Bonda Hajah Samsiah ada